Hi guys. Today I'm going to do going at one place that we call it tempat salai, or we call it home smoke salai. That we call it daging salai Cik Yah. Why we call it daging salai? This is the famous place that we doing a home salai at area Rawang here and in Selangor here, and it's a big, huge. It's about one day about 100 to 200 kilos that they were doing smoke. Beef, fish, chicken, and lots of things they will smoke here in Salai Cik Yah. Let's go, we see how is it, how the process of a daging salai. Let's we do. Okay, this is the place that they're doing for home salai, daging salai ayam, and salai ikan and all these things. So, what is the process and what the item that they're using for the smoke they're doing for local smoke? Let's go and see what's the ingredient they process it. Let's go. Okay, with me now, here we go, the owner of Salai Cik Yah, Puan Wani here. So she will show it to us how the process and explain to us a little bit the basic of a process for make homemade daging salai. Now, if you see now, in front of me now, they have about 10 pieces of daging or 10 pieces of beef. They're doing a smoke here. Normally, how much they're doing in quantity for daging salai? Okay, hi everyone. Okay, I'm from Daging Salai Cik Yah, where now we are bringing you to see how we are going to smoke our beef. And usually it's around 200 to 300 kilos per day where we smoke traditionally. So let's go. What is the wood that you're using for the smoke actually? Okay, usually we're using like all the local fruit wood. Where selective wood. Yes. So, can you show it to us what is inside here that already been smoked? Okay. Oh yes. So look at that. So this is how we smoke traditionally, but we twist a little bit to make sure the moist and the quality of the meat stays. Alright. How long is going to be smoked here? I heard it was about long time, about 6 to 8 hours? 6 to 8 hours. Oh yeah, see? Then you get a food so full of flavor, tasty, and the smell is going to be a really smoky smell. Alright. So, what kind? Instead of beef, what else are we going to smoke here later on? We do have beef, smoked beef, we have smoked duck, we have smoked ayam kampung, we have smoked curly, and smoked beef burger. So I heard smoked beef burger is the latest one product, is it? Yeah. Okay. Alright. So guys, if you want to know, the best daging salai is Salai Cik Yah. So you will see, we post it the Instagram and also Facebook address. So you guys, if you want to have best smoked beef, daging, chicken, fish, and what is it? Duck. Burger, duck. Salai Cik Yah, the best one. Alright, good one. Okay, once the beef is already smoked, we cool it down and then we slice it, a very thin slice. So we packaging about 1 kilo per packet. So you look at that. You can taste it one pieces like this. It's really smoked, tasty, very nice. This one, if you cook with coconut or with chili, I'm gonna cook this one later on, you see. So, now all the process is done. It's already packaging 1 kilo like this. It's time for me to cook the dish. What I'm gonna cook, you check it out, follow with Bob, alright? Assalamualaikum. Kita minum dulu. Okay. Hari ni, minggu ni, Bob nak buat something different sikit. Nak minum segelas sekejap. Haus bukan apa. Last week ada masak minang-minang sikit kan. Urat tunjang lah, apalah itu semua. So, minggu ni, hari ni Bob nak masak ala-ala Jawa. Tapi Jawa dia bukanlah Jawa macam mana. Bob pun
bukanlah orang Jawa, Bob ni orang Melaka, tapi Bob ada belajar sikit-sikit masakan-masakan yang campur-campur Indonesian, ala-ala Indonesian. Bob nak masak ayam salai ungkep. Best kan bunyi kan? Ungkep kan? So, apa yang dah nak ungkepkan dia, apa yang Bob nak salai. So, mari tengok macam mana Bob nak masak minggu ni ayam salai ungkep. Tapi yang paling best sekali Bob ada ni dia salai, ayam salai yang telah pun dah salai ni. Ayam salai ni Bob dapat daripada daging salai Cik Yah. Bob dah pergi kilang dia, factory dia buat memang best. Ni ayam salai Cik Yah. So kita nak buat ayam salai ungkep. Ni Jawa style, tapi Jawa pun Bob punya style lah. Jawa Bob pun boleh lah. Alright. Bahan-bahan dia senang je. Ada 2, 4, 6, 8, 10 barang, 10-11 barang je termasuklah minyak kita. Alright. So paling senang kita potong part atau potongkan kecil-kecil sikit, masuk dalam blender, kita nak blend dia. Okey, senang je. Kau ambil ni resepi ni, masak-masak orang Jawa ni. Masuk dalam, kita nak kena blendkan dia. Bawang masukkan kecil sikit. Ni kalau ungkep ni selalu kalau pakai kat Johor ni memang popular lah. Especially kalau dia nak makan dengan nasi ambeng. Okey? Alright, satu siap. Kemudian kita ada ni dia. Kita ada bawang putih, 6 ulas bawang putih masuk dalam. Dan settle satu lagi. Dan kita ada cili padi. Cili padi ni korang boleh pakai cili padi hijau dengan merah. So dekat sini Bob ada cili merah, cili padi merah, ada 6, cili padi hijau pun ada. 6-7 keping. Masuk dalam. Okey. And then kita ada ni kunyit hidup fresh turmeric ni kita ada, masukkan dekat dalam untuk kita blend dia. Dan senang tak masak ungkep kan? Korang fikir ungkep nak masak, ungkep macam mana nak masak? Ni Bob bagi tahu ungkep, apa dia ungkep. Ada hal dia. Pil-pil cantik macam ni. Masukkan dalam. Masuk dalam. Jalan. Apa lagi kita perlukan? Kita mesti ada ni. Apa nama? Biji koriander ni. Biji ketumbar ni. Biji ketumbar ni masukkan ke dalam. Apa lagi kau nak? Kita ada ni dia. Jintan manis. Okey, jintan manis lebih kurang 2 sudu masuk dalam. Apa lagi? Kemudian korang tengok memang kelakar kan nak masak ungkep kan? Ni dia. Jintan putih kita. Jintan putih 2 sudu besar masuk dalam. Finito la musica orang cakap. Habis semua ada dalam. So kita nak blend dia. So kalau kau nak blend, nanti kau nak tumis dia. Bila tumis dia kita pakai blend, kita pakai air, nanti dia tumis dia meletup-letup kan. Kurangkan meletup dia. Kau ambil minyak. Kau letak minyak. Dan kemudian senang. Kasih blend dia. Kasih blend. Alright. So, kita dah pun blend. Kalau kau nak tengok macam mana, ni dia. Tengok. Dah pun blend hancur ni. Jangan risau dia macam lumat-lumat macam ni. Okey, korang kena panaskan kuali dulu. Okey. So, minyak sebab kita dah blend dengan minyak ni, tak payah minyak banyak-banyak dalam. Kita punya kuali cuma sedikit je, supaya jangan kasih dia kering kat dalam dia. Sikit je dan kemudian korang bolehlah masukkan apa yang kita dah blend ni. Korang boleh masukkan cili lah, koriander yang korang dah blend tadi semua ni, masukkan ke dalam kuali kita. Lepas masak ni, korang boleh cakap Jawa. Wes mangan. Okey. So, letakkan sikit air kita. Air ni sebab apa nak dalam kita punya blender ni jangan buang-buang lebih-lebih dia. Kan rugi kita ni semua ni duit semua dalam ni. Alright. Dan masukkan sikit. Kita kacau. Dalam dia tumiskan dia sampai dia separuh masak. Ini is gonna be take time for you, lebih kurang dalam 10 minit. And then korang kena tambahkan sikit bila dah kering-kering tu, korang kena tambahkan air sikit, tambahkan air. So ada 2 bahan lagi, 3 bahan lagi nak letak, biarkan dia masak dulu. Korang tengok nanti.
Dah 15 minit. Kalau korang tengok sekarang ni, dah macam pecah minyak ni. Jangan pening-pening. Lepas pecah minyak ni, apa yang korang perlu letak? Korang mesti ada serai. Serai ni, 2 batang serai ni, ketukkan cukup-cukup. Campak dalam. Okey. Kemudian korang ada 2 asam keping ni pun boleh masuk dalam. Bismillah. Biarkan dia kacau sekejap. Kalau dia kering-kering, kalau korang tahu ungkep ni, dia banyak style. Kalau tengok macam-macam style, ada yang ungkep letak santan pun boleh, ada letak lengkuas, ada yang marinate dulu ayam, tapi Bob punya guna salai ayam yang dah disalai. Ayam salai korang belilah ayam salai macam ni, macam Bob ada salai Cik Yah ni, dia ada ayam dah disalai dan Bob buat ungkep punya sos. Nanti masukkan sekali dalam. So, bila dah pecah-pecah minyak macam ni, jangan bagi, kalau korang ni jangan bagi dia terlalu kering, masukkan sikit air, sikit demi sikit. Sebab kenapa buat nak letak macam ni? Sebab kita nak dia punya rempah-rempah macam jintan-jintan tu semua biar betul-betul masak. Sebab kalau ungkep ni, kalau betul-betul dia punya rempah tak masak, bila korang makan, korang boleh sakit perut. Nanti korang pergi bilik air banyak kali, susah. Nanti korang masak-masak macam ni, korang cakap Cik Bob tak bagi tahu pun rempah nak kena masak. Dah payah pula, Cik Bob juga kena. So, masakkan sikit. Sementara dah masak tu, apa yang korang nak letak? Bob letak gula sikit. Lebih kurang dalam 2 sudu. And then sikit garam untuk rasa dia. Okey, cukup rasa. Kemudian ini tak ada. Kemudian kita letak kita punya ayam salai tadi. Ayam salai ni dah ada rasa dia, dah ada rasa smoky dia. Dah rasa, orang cakap apa, dah cukup rasa. So Bob nak gabungkan dengan ungkep ni. Tu dia, habis masuk dalam tu. So, senangkan cerita, kita kacaukan dia dalam. So, sementara nak tunggu dia masak, nak menunggu dia biar serata ni, korang boleh letak air sikit demi sikit. Air tu korang pakai, korang standby lah dalam 2 cawan kecil tu, korang standbykan lah. Mana nak sos, lebihkan sos-sos, boleh letak lebihkan sos. Kalau setengah orang tu dia letak santan pun boleh, macam-macam style. Macam Bob tak suka nak letak santan-santan sangat. Sebab Bob nak kekalkan dia punya smoke flavor tu dengan rempah-rempah ni biar sebati dengan ayam tu. Kau makan dengan nasi padang, nasi padang pula, nasi panas, memang mengecil lah bang, memang power gila lah. So nampak tak kalau dia kuning-kuning macam tu, dia belum nak ungkep-ungkep sikit. Bila kau makan, bila kau tersebut terungkep, memang betul masak ungkep lah. So meanwhile macam ni, kau bolehlah rasa sikit dia punya rempah tu, takut dah masak ke belum masak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rasakan sikit je, jangan banyak, rasa sikit. Rempah dia, maksud jintan mesti di blend, dia punya ketumbar dia, biji ketumbar mesti blend, mesti betul-betul masak. Yang ni dia kadang-kadang dia takut ada rasa terpahit tu, sebab tu Bob letak sikit-sikit gula. Tapi korang jangan risau, bila korang tak pakai daging salai ataupun ayam yang salai, kau pakai ayam biasa, bila kau masuk dalam ni, dia akan betul-betul masak. Sebab air ayam akan keluar dan biar dia masak sebati. Dia kena take time sikit masak ungkep ni. Okey. So, bila dia kering, kalau kau suka kering-kering macam ni pun boleh. Macam rendang-rendang style. Basic kata, letak air sikit. Basic kata, marination buat rempah dia punya paste tu, macam kau nak marinate ayam, marinate sate lah. Macam tu lah, cuma tak ada lengkuas saja. Okey. Nampak tak? Bob suka biar ada kuah-kuah dia sikit. Selain daripada dia punya paste-paste tu dah pun sebati dengan ayam salai kita ni. So biarkan sekejap. Dalam masa 1-2 minit kau kena kacau-kacau dia selalu. Dan kemudian lepas ni boleh serve bang. Boleh serve. Nasi panas dah siap belum ni? Mana nasi panas? Kita tunggu kejap lagi. Kalau kau tengok ni, ayam dia pun dah sebati, dah gaulkan dengan sos dia, dengan dia punya ungkep sos ni. Kau kena jaga-jaga, sebab tu buat ayam dia potong besar-besar sikit, sebab dia selalu nak kena kacau, especially bila kita gunakan salai ni, sebab dia dah masak. Tapi bila kita gaul-gaul takut hancur. So, last part, sebelum kita servekan dalam kita punya mangkuk untuk kita makan kita punya dinner ke lunch ke, kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Jawa lah, cantik. Garam dia dah rasa, gula pun dah manis dah ada. Dia punya rasa rempah jintan manis,
rempah ketumbar semua dah ada dalam. Kita matikan dalam dia punya ni. Kemudian kita dah boleh start serve. Kita punya ungkep ayam salai ungkep dah siap. Kita masukkan dalam kita punya mangkuk ni. Tengok tu kuning-kuning keemasan. Dah cantik-cantik ni. Kalau kena dengan nasi panas macam Bob cakap tadi, tak tahulah nak cakap macam mana. Orang Jawa pun tanya siapa Jawa sekarang. Lepas tu sos dia, kita cari-carikan sos dia. Dia. Sos dia memang pekat-pekat macam ni. Okey, kau jangan risau sebab takut kau cakap sos dia cair lah, dia mesti pekat-pekat macam ni. Kalau kau letak santan, lain sikit color dia. Dia macam color kuah lemak. Okey, letakkan santan ni sikit. So, jangan kurangkan dalam benda ni, ada kerak-kerak dia. Inilah yang menyedapkannya lagi sebenarnya. Ini kalau calitkan dengan roti pun boleh. So, ayam salai ni dah siap. So, Bob ada sikit cherry tomato. Bob nak taburkan cherry tomato atas dia. Kalau kau tak nak cari cherry tomato ni yang mana bujang-bujang, tak ada cherry tomato, nak pakai tomato biasa pun boleh. Ini optional. Terpulang pada korang. Dan Bob ada sikit bawang goreng yang Bob buat itu hari. Ada bell saja nak tabur kat dalam. Ada koriander pun boleh, tapi koriander tak ada. So, you guys, don't waste time. Dah lapar, ayam salai ungkep Jawa style Bob. Okey, so jangan lupa try kat rumah. 30 minit dah siap kan. Kau beli daging salai je kan, ataupun ayam salai ni kau beli je kat mana-mana, kau masak 30 minit, kau blend, dah siap. So jangan lupa cuba resepi ni dan jangan lupa subscribe, like and share dekat Media Pro. Ciao, ciao.